Apa tujuan kita hidup, Ustaz? Kita hidup wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku hidupkan kamu jin dan manusia di bumi untuk beribadah kepada aku. Itu tujuan dia. It's not a game, it's a rich thing. Assalamualaikum guys, and what's up, it's your Ustaz, and that is only Ustaz Game. Kita punya video, okay guys. Aku nak cakap, kita nak cakap pasal satu topik ni, yang mana topik ni is selalu berlegar dalam kepala aku. And kita juga nak review satu buku ni, yang mana buku ni is the best novel yang aku pernah baca in my life. Korang tahulah kan, pada tahun 2016 buku salah satu buku daripada Tarbiyah Sentak, and that is Kena Syurga Bukan Percuma, is the best, yang mana 50,000 naskah telah terjual. Dan memang buku ni dikatakan popular lah macam tu. So masa tu aku tak tahu tu. Aku masa tu dalam 2016 tu kan, aku masih budak sekolah lagi. Aku tak tahu apa-apa. Dan pergi sekolah, balik sekolah macam biasa, main handphone lah. Saya sebenarnya tak sampai hati nak cakap benda ni, sebab saya tak pernah lagi cakap perkara dekat mana-mana batch. Sebab batch kamu yang paling top saya pernah jumpa. Jadi bila aku masuk tafiz kan tafiz kan, kau tahu kan, bosan kan. Bila malam-malam kita buat hal kita sendiri kan. Dan tak semua tempat tafiz tu kan ada kemudahan yang dia bagi kan, betul tak? So aku tanyalah member aku, bro, kau ada benda tak? Benda macam ada buku ke apa? Do you have a better idea? Yes, I do. Sebab masa tu memang free tu. Masa tu Jumaat malam, hari masa Jumaat, waktu malam tu kan, budak-budak memang bebas tau. Masa tu memang the best feeling macam masa yang terbaik untuk aku nak rehat lah. Daripada ni dah habis kelas semua kan, kita nak rehat lah, betul tak? And then aku member kata aku ada, kejap aku ambil. Nah, dia bagi buku dia ni, Kena Syurga Bukan Percuma. So aku tanya, best buku ni. Buku ni best. Kalau kau rasa kau macam tak suka, cuba kau layan dulu. Dia cakap macam tu dekat aku. Aku pun tak boleh buat apa-apa lah, sebab aku pun masa tu tak ada tau. Aku tak ada buku-buku macam ni tau. Aku ada Quran je. Quran aku letak dekat rak. Kalau ada kelas aku pakai lah. Kalau ada hafazah aku nak baca nanti aku baca, aku ambil. So buku ni is the first buku yang aku baca yang dah macam make me mula timbul perasaan sentak. It's blank. So hari ni kita nak cakap pasal video ni, cakap pasal buku novel ni, and just we have to go. So just check it out. Okay guys, so in the chapter 1 guys, kita tahu yang mana bila korang buka buku ni kan, korang mesti akan nampak seorang budak ni kan. Budak ni tengah marah tau. Budak tengah marah sebab kantoi isap rokok. And pengawas pun tangkap dia and bawa dia pergi himpunan isn't it? Betul tak? And dia pun malu lah kan, betul tak? Dia pun malu. Siapa tak malu tu? Bila kantoi merokok, yang tangkap perempuan. Yang tangkap perempuan tau. Yang tangkap perempuan. And then dibawa yang budak merokok tu pergi ke perhimpunan. Budak-budak perhimpunan tengok muka selamba dia. Oh, dia macam ada kisah, padahal dia seorang je, padahal perempuan pengawas seorang tu je yang kisah. Kan, betul tak? Sebab rokok dia kan tembakau kan, betul tak? Rokok ni dia pada tembakau tau.
Tembakau ni, kau tahu tak asal-asal tembakau ni macam mana? Tembakau ni is pohon yang mana dia berasal daripada air kencing setan lah. Air kencing setan, isn't it? Dia kenapa air kencing setan tu? Okay, I told you. Yang mana masa Allah Subhanahu Taala kan perintahkan syaitan untuk macam halau dia daripada syurga. Dia menangis-nangis sampai keluar air kencing. Aku tak tahu macam aku pernah dengar cerita tu, tapi aku tak ingat sangat. Tapi aku bagi tahu yang storyline dia macam tu lah. Storyline dia menangis-nangis sampai terkencing. Dan air kencing dia tu jatuh menitik sampai ke tanah, and dia tumbuhlah tembakau tu. Itulah cerita. Okay, back to the story. Orang tahulah kan, mesti budak tu siapa lah kan. It's of course lah, it's Khairul Rafiq kan, nama dia Khairul Rafiq. Dia baringkan dia cakap, dia hanya ni lah yang impian dia, di dalam mimpi dia akan dapat perempuan tu, and dia akan pukul macam ugut lah, isn't it? Ugut sampailah tak lama sangat lepas tu Abang Surau datang. Abang Surau ni mesti korang tahu siapa nama dia kan. Abang Surau datang kat dia, and then Abang Surau bagi tahu kat dia, bro, janganlah halakan kaki tu kaki belat bro, sebab itu tak beradab. And budak and Khairul pun macam, siapa tu girl aku, kau kenapa tu? Macam tu lah. Macam macam ada benda yang diturunkan daripada langit dekat dia. Macam tu. Abang Surau ni pun mulalah nak macam merapatkan diri dia dengan si Khairul Rafiq. Tapi si Khairul ni pun tak nak pun, sebab masa tu pun dia macam apa orang kata jahilan. Dia tak kenal sangat siapa dia ni kan. Betul tak? Dia hanya tahu nak bergaduh kan. Sebab kita tahu kan dia is a master budak macam taiko kat sekolah dia kan. Betul tak? Kat taiko kan. So bila dia orang dah bercakap-cakap, dia orang dah berbual-bual tu kan, Abang Surau ada beritahu satu nasihat dekat dia, and confirm korang tahu juga yang selalu dah khatam dalam buku ni kan, korang mesti tahu dia kata. Dia kata kau kat dalam syurga nanti kau takkan rasa kat dalam syurga nanti aku ingat, kat dalam syurga nanti kau takkan ada masalah pun. Dan si Kai tu pun ni lah, diam lah kan, sebab dia tengah pendam ayat tu. Apa maksud kau tak ada masalah kan? Budak-budak Kai ni pun is ada baiknya jugalah sebenarnya. Ada baik juga sebab he's very respect mak dia kan. Mak dia pun macam tak kisahlah kau nak jadi apa. Macam I don't know bro, aku tak tahu tu. Tapi budak ni bagus lah kan. Dia respect mak dia, walaupun setaiko dia pun dia respect mak dia kan. Dan kita tahu yang Khairul Rafiq ni, abang dia kan meninggal lah. And kalau korang yang masih berminat kepada KSBP ni kan, betul tak? KSBP korang akan tahu yang korang tahu dia mati kenapa kan. Dan bapak dia pun tak ambil tahu sangat masa abang dia dah pergi ni. Dia masih dengan kaki judi, betul tak? So back to the story. Dan Kai ni pun mulalah rasa macam macam banyak soalan tau dalam otak dia. Macam dia lagi-lagi yang masa dia fikirkan ayat-ayat yang Abang Surau tu bagi ya, dia bagi yang kat dalam syurga dia pun takkan ada masalah. So pada malam tu jugalah dia target untuk berubah diri dia daripada yang buruk jadi lebih baik. At the next day, mulalah niat dia untuk memperbarui kehidupan dia yang taiko ni, nak berubah daripada jahilah ke jahannah. And pagi tu jugalah dia bersiap-siap untuk selalu solat jemaah kat masjid. Macam bila kita dah start nak berubah ni kan, niat tu dah betul. Okey, itu satu pahala, betul tak?
yang jadi masalahnya bila kita dah mula benda tu, benda tu macam bukan senang nak dapat. Macam kau dapat A dalam mata pelajaran, kau tak boleh dapat tu benda senang tau. Kau akan banyak diuji tau. Untuk apa? Untuk Allah tengok kau betul kau nak berubah, betul ke kau nak change your life, betul ke kau nak kehidupan kau ni daripada jahilat ke jannah. So Sikai ni pun berangkatlah ke surau atau ke masjid yang berdekatan dengan rumah dia. And dia tengoklah yang kat dalam surau tu ada macam pelajar yang sama umur dengan dia, pakcik surau lah. Dia bagi tahu lah mana budak-budak. Dia tanya diri dia, mana budak-budak yang selalu pergi solat ni, mana budak-budak yang umur sebaya dengan aku ni, mana budak-budak yang umur dengan aku ni, dia orang tak solat dia. Nampak tak? Nampak Allah cuba banding. Allah nampak dekat situ yang dia cuba mengasingkan diri dia dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang macam jauh daripada Allah macam tu. Sampailah dia nak tunggu Tok Imam tu kan nak ikomat solat kan, betul tak? Dia jumpa pula dengan Nazmi. Nazmi ni korang tahu siapa kan? Nazmi ni musuh dia. Bukan musuh dia. Nazmi tu kan. Musuh dia Ilakai. Sebenarnya kan aku tengok Nazmi ni, masa aku first tengok dia ni, aku ingat dia baik lah. Aku macam ingat yang dia ni akan bawa Kai, tapi aku silap lah. Dia terbalik. So masa Nazmi ni bertukar serban dia, acah-acah serban tu. Bertukar serban dia lah kan. Dia bertukar serban dia, and then dia pun terjumpa lah dengan Khairul Rafiq ni kan. Sebab apa? Sebab ya macam kau percaya tak? Kau kadang-kadang kau boleh terima tak orang yang curi duit kau semalam kan? Contoh lah pukul masa waktu lihat di sekolah pukul 10, dia curi duit kau. Depan mata kau, dia ugut kau. Senang cerita, dia ugut kau, dia nak minta duit. Lepas tu keesokannya masa kau pergi surau, kau ternampak dia pergi surau sekali dengan kau. Kau rasa macam mana? Kau rasa macam kau macam dia lajak lah nak pergi surau. Macam dia lajak lah. Mesti kau tak layak kan, sebab dia dah mencuri kau. Lain lah kalau dia datang nak minta maaf kan. Tapi dia datang selamba solat atau belah macam tu. Kau rasa kau boleh terima tak? Tapi kita ni dia ajar untuk berbaik-baik sangka, husnul khatimah. Husnuzon, husnul khatimah tu mati. Si Nazmi dia pun tanyalah dekat budak Kai tu, weh kau buat apa dekat sini? Kau nak curi di masjid ah? Tengok, dengan tak ada salam je dia terus menuduh. And that is the character of the Nazmi. Tegut sial. Serius teruk. Aduh hai. Teruk gila tu. So si Khairul Rafiq ni pun tak peduli kan dia, sebab kalau nak dibandingkan dengan budak taiko kan, sebab kan Khairul Rafiq ni kalau orang taiko mesti sadar tak? Dia ni lagi sadar. Kalau apa masa Nazmi tu mula dah nak macam apa cakap benda-benda tak elok lah, cakap benda-benda tak elok kan. Dia tengah betulkan cermin, dia tengah betulkan serban kan. Kok dia kalau dalam hati dia tu dia nak campak dia nak hentak cermin tu dekat kepala dia. Tapi aku rasa aku pun bayang benda tu macam aku masa tu aku kat kata aku pun bayang kalau dia buat ni sedap. Serius. Macam tu lah aku macam macam tak sukalah karakter Nazmi, betul tak? Dia aku tak tahulah nak cakap macam mana. Pada solat tu dia terjumpa dengan abang surau ni lah. Kebetulan dia dekat situ. It's nice to meet you bro. Serius. Dan dia beritahu lah. Dan Sikai tanya dia, apa maksud tak akan ada masalah kat aku masa aku kat syurga. And kalau tak silap aku dia ni kot, dia bincang dekat surau sekolah dia. So Kai pun macam okey lah. And Kai macam tu lah.
Okay. So balik daripada sekolah, dia pergi siap-siap, dia salam mak dia, and then dia breakfast, dia pergi sekolah macam biasa. And bila dia kat sekolah, member-member dia pula member dia aku boleh ingat Iskandar, Hanif, seorang lagi aku tak ingat siapa. Tapi yang dua orang tu aku main ingat lah. And then this masa tiba kat sekolah tu, member-member dia pun dah mulalah nak macam berjumpa-jumpa kan. Dan bagi tahu yang stok batang, stok tu apa kan. Orang faham lah stok tu. Stok ketum lah, apa lagi? Stok ketum. Maksud aku lah, stok ketum lah. Ya. Yeah. So si Kai ni pun masa kan aku baru tahu kan dia dah bertekad kan untuk berubah hidup dia kan. So dia tak buat lah benda-benda tu. Dia kata barang sampai lah. Okey lah. Okay. Macam buat sampa dia kan. Sebab barang dah sampai. Kan kita tahu kalau benda-benda yang macam tu dah sampai, macam shock gila kita. Kalau kita bangga lah. Kita sedap tau benda sedap ni sedap itu. So si Kai ni pun dia dah bagi tahu yang dia takkan ulang kesilapan yang sama. So dia pun ni lah straight to the point nak berubah. Kalau dia cakap memang dia akan buat. It's a very best character lah yang aku nak contoh dia. Aku nak contoh sifat dia. So dalam perjalanan ke kelas tu mulalah ada spot check. Masalah spot check. Spot check daripada aku tahun 1 sampai tahun 6 sampai form 5 aku spot check kerja dia. So dia orang pun terjumpa lah kan, barang boy. So member si Kai ni dah kadut dah. Tak tahu nak buat apa. Takkan nak minta dekat cikgu, kami bukan apa itu ada orang dia suruh kami hantar, macam dia suruh kita delivery lah. Kepala kau tak tahulah kau bagi alasan macam mana. And then over then dia mulalah ada ni lah kan, apa nama dia tu, mulalah berlaku pertandingan antara member Kai ni dengan member dia yang lain lah. Ada lagi yang member dia suruh cover tu, tapi aku tak tahulah dia bagi tahu pengawas ke, aku tak tahu lah. I don't know. Tapi yang betulnya Kai yang bagi tahu pengawasan ada benda tu. So over then abang surau datang. Aku tak suka, tapi aku tak tahu aku takkan aku nak cerita satu buku dia tu. Panjang lah video ni nanti kan, betul tak? Aku tak cukup gig nak post edit nanti tu. So over then si Nazmi ni pun aku boleh katakan dia ni kaki playboy lah kan. Aku baca buku ni pun dia kaki playboy lah. Dia macam gunakan agama lah. Dia gunakan agama dia nak dapat benda kat dia ni. It's very possible. Tapi bila aku tengok dekat masa KSBP season 2 macam best pula watak dia ni kan. Nanti in the next video kita akan buat KSBP 2. Okay, back to the story. Ada satu hari tu yang mana mana kat sekolah ni, kat sekolah si Kai ni lah, dia anjurkan satu solat Qiyamul Lail, solat malam yang untuk form 5 lah, untuk sempena nak hadapi SPM kan pada tahun tu kan. So pihak sekolah pun anjurkanlah program Qiyamul Lail ni untuk para form, untuk budak-budak form 5. Tapi yang masuk ni sedikit je, tak banyak pun. Tapi korang tahu tak, korang rasa Nazmi masuk ke tak masuk? Dia masuk. Sebab apa? Dia tahu akan ada perempuan yang masuk, yang join program ni. So patut dia masuk. Tengoklah kau Nazmi. So jika ni masuk tak, mesti dia masuk. Sebab abang surau pun ajak dia untuk join program tu, untuk memudahkan dia dapat keputusan yang cemerlang lah masa SPM nanti kan. So kita mulalah kan sembang-sembang, buat kerja sendiri kan. Penat main datang. And malam tu Kai diamanahkan untuk jaga pelajar yang lihat di surau lah, tak silap kan, yang lihat dekat surau.
Dan ada lagi satu member kepada Nazmi, dan dia memang rapat jugalah dengan si Kai ni, dan nama dia Razik lah. Razik partner kepada Nazmi lah. Partner budak surau, betul tak? Nazmi ni pun macam sebelum waktu malam tu kan, dia ada bagi tahu yang dia tak suka budakan ni. Sebab apa? Sebab dia ni macam orang yang tiba-tiba nak mencelah dalam orang pendosa kan, tiba-tiba dalam surau. Macam tu. So dia macam tak boleh terima lah. Dia tak boleh terima. No, God! No, God, please, no! 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 Dia tak boleh terima benda tu. Sebab aku tahu, dia tahu benda pendosa ni akan buat kemungkaran tau. Kemungkaran yang akan buatkan orang sekeliling tak boleh terima dia. Tak macam tak tenteram lah. Dia ada je macam masalah. Macam tu. So Nazmi dia bagi tahulah apa nasihat dia yang patut kan, nasihat dia kan. Tapi dia kadang-kadang tak berterima juga kan. Betul tak? And pada malam tu Razik dengan Kai ditugaskan untuk ni kan, jaga semua budak kan, betul tak? And masa tu lah dia orang mula jalinkan silaturahim antara diorang, dan diorang mulalah kawan-kawan antara satu sama lain. Kawan-kawan baik. Berlaku satu malam tu yang mana bila budak-budak surau tu tengah tidur kan, tiba-tiba ada api yang datang. Ada api yang datang. Masa tu aku tak silap aku, Kai dia dalam mimpi dia lagi. Dia tengah cakap dengan siapa, aku tak ingat. Sebab buku ni pun dah lama dah aku beli. 2 years ago. Dan aku baca 3 kali. Masa aku baca banyak kali pun masa dekat Mahat tau. Sebab aku tak beli lagi yang season 2 punya. So masa budak si Kai dalam mimpi, tak silap aku lah. Aku rasa aku silap kot. Kalau ada salah betul kan dia macam ada member kejut dia kan. Weh bro, kita kena keluar. Dia tengok api yang marak tu guys. Api yang marak tu tengah jilat tau seluruh surau sekolah tu. And kau tahu tak benda apa yang dicari masa tu? Dicari abang surau. Tak jumpa tu. Tapi abang surau sempat tengok dia, and dia perasan tau. Dia masih kat dalam tau. Dia tapi abang surau sempat selamatkan, tapi tak sempat nak selamatkan diri dia lah. And masa bahagian tu chapter antara 10 hingga chapter 15 kot. Chapter 14. Ingat aku chapter 14. Yang tu memang buat part yang macam aku buka tutup buku novel ni. Aku buka tutup. Aku tak tahu dah nak cakap apa. Semua tiba-tiba kena bakar kot. Aduh, serius teruk. And then ambulans datang. Dan masa tu memang kecoh betul. Memang semua orang senyap, tak tahu nak buat apa. Macam ada bunyi letupan yang macam ada satu teriakan yang menyuruh diorang ni untuk semua diam. Macam satu arahan untuk diorang semua diam. Ada Friday atau pagi tak silap, orang datang kebumikan mayat jenazah abang surau ni. Dan aku pun masa aku baca masa tu, aku rasa macam line story tak betul. Tapi apakah daya kan, dah benda tu takdir kan. Yes, aku macam tak tahu lah nak cakap apa tu. Bila aku tengok dia orang kebumikan abang surau tu kan, Kai macam tak boleh terima lah benda ni. Dia dah hilang abang dia, lepas tu hilang abang surau pula. Macam tu. Dia tak nak lah. Dia macam Dia sentiasa berdoa
supaya orang yang dekat kat sekeliling dia ni takkan hilang macam tu. Dia takkan hilang. Dia takkan pergi macam kejap sangat kau dengar aku ni. Kadang-kadang ni apa yang Kai diuji ni, kalau korang tahu, aku rasa aku mesti terlepas kan scene dia bergaduh dengan member dia, betul tak? Sampai dia dipukul oleh pasu kan, betul tak? Aku miss benda tu tau. Tapi aku tak nak beritahu benda tu sangat, sebab takkanlah aku nak beritahu yang Kai ni macam the next generation of Muslim. Takkanlah aku nak beritahu macam tu, betul tak? Kan? Dia buat macam tu sebab dia ada impian besar tau. Dia nak berubah. Kan kau tahu kan apa objektif dalam novel ni. Orang yang berubah daripada jahilan ke jannah ni memang banyak cabaran dia. Dan masa scene yang member dia hentak kepala dia dengan pasu kan, masa scene dia dia dituduh curi buku apa Humairah, tak silap Humairah tak silap dia kena tuduh, kena pukul lagi. Aduh teruk kau rasa kau boleh tahan ke tu? Aku rasa kau mesti tak boleh tahan dengan bapak dia datang balik masa scene awal tu untuk ambil duit. Dia protect mak dia. Tapi semua tu benda scene yang aku rasa kau mesti dah tahu je kan, sebab kau novel ni dah lama dah. So back to the story. Budak suruh Kai ni pun diam sejenak, pergi ke belakang bukit sekolah. Belakang bukit sekolah is my favourite place. Macam kalau dia orang pergi tempat ni, mesti aku suka tempat ni. Macam tu lah aku. Sebab pergi belakang sekolah memang tenang kan, duduk dengan orang yang beriman, duduk dengan orang yang soleh macam tu. So dia pun Razik pun datanglah kat dia, bagi nasihat, bagi kata-kata semangat. Ini adalah takdir Tuhan, kau jangan mahu mengalah macam tu lah. Aku tak cakap lagi pasal Nazmi. Okay, Nazmi dia kan aku beritahu kan, dia objektif dia sebenarnya playboy tau. Dia tackle semua muslimah. Okay, aku kalau muslimah, dia tackle semua muslimah dekat sekolah tu. And paling ditarget sekali Ainul Rahmah lah. Ainul Rahmah ni kalau korang tahu, dia satu kelas, tak silap aku, di satu kelas dengan Khairul Rafiq. Dan dia pun macam ada perasaan suka dekat Khairul Rafiq tu. Wah, macam aku nampak dah macam ni lain macam ni. Macam tu. Macam tu lah aku dulu. Masa aku tengok scene tu kan, dia kata Ainul Rahman kata engkau tak sebaik Khairul Rafiq. Lepas tu Nazmi pun tanyalah, apa kurangnya aku dengan budak tu. Bila dia beritahu lah yang Khairul Rafiq ni dia buat bukannya sebab perempuan ada, dia buat kerana Allah, kerana Tuhan Allah SWT. Tapi kau asal kau ya mesti asal perempuan lalu ke, bapak dia lalu ke kan, mesti kau macam aku kena buat macam tu lah. Macam takbur lah kan. Tak takbur Syirik Khafi. Korang tahu tak syirik Khafi tu apa? Syirik Khafi tu syirik yang ringan. Dan syirik ringan ni apa? Adalah takbur, sombong macam tu. Yes. And hari yang berikutnya, Kai ni dapat rezeki dan dia ingin nak belanja mak dia Baskin Robin lah. Korang tahu kan aiskrim tu, Baskin Robin. Dia ajak mak dia. Mak dia tanya, kenapa, mana kau dapat duit ni? Dan Kai pun cakap lah, duit ni dia tak beritahu lah. Dia tak beritahu mana dia dapat duit tu. Tapi asalkan dia nak belanja mak dia sendiri, mak yang lahirkan dia, mak yang sanggup bertahan lah untuk lahirkan dia, walaupun terpaksa ketahukan nyawa lah, untuk selamat, untuk lahirkan seorang insan yang dalam kandungannya sendiri, dalam daging dia sendiri. So dia ajak mak dia
dia suruh cakap suruh siap cepat-cepat kan. Kita akan pergi ke ke kedai ke restoran Baskin Robbins. Restoran Baskin Robbins. So dia pergi pun bukannya bajet sangat, bukan ni taksi pun, dia naik motor dia sendiri, motor arwah abang dia. Dia pun pergilah dekat restoran Baskin Robbins tu and suruh mak, and tiba-tiba dompet tertinggal. Dia suruh mak dia tunggu dekat ni. Kat tempat Baskin Robbins tu sebab dia nak patah balik. Tiba-tiba tragedi satu pula jadi, yang mana ni lah, dia jumpa member dia dalam lift tu. Masa kebetulan lift tu rosak tau. Pasal dia bagi tahu lah, masa tu si member dia ni jatuh lah, kaki dia sakit lah kan. Si member dia ni, itu Iskandar lah, dia kaki dia sakit lah kan, sebab ada hentakan lift masa tu. So Kai ni pun datang lah nak bantu dia kan. Tapi masalahnya dia tak nak. Dia macam tak nak lah, dia tak nak kan. Sebab kan aku beritahu yang dia orang dah ada masalah pentelikahan dekat situ kan. So dia pun macam aku terpaksa lah kan. Terpaksa bagilah dia tengok kaki dia. Dan kaki tu masa tu memang berdarah teruk lah. Memang berdarah teruk tu. Macam aku nak imagine tu macam mana lift boleh jatuh. Aku tak pernah alami benda tu. Lift rosak tau. Sampailah diorang ni cakap antara satu sama lain. Dan masa tu pun diorang ada bergaduh juga. Tapi Kai ni tetap nak kuatkan talian persaudaraan tu dengan si Iskandar ni. Dan dia pun beritahu lah yang mana dia beritahu lah arti sahabat itu apa kan. Apa yang dia dah lalui dengan Abang Surau sebelum dia meninggal. So dia ni lah mula bagi tahu yang dia ni lebih sakit daripada apa yang Iskandar rasa. Sebab dia hilang banyak benda tau. Yang orang yang disayang dalam hidup dia. Tapi Allah masih kurniakan dia. Tapi Allah masih berikan lebih masa untuk dia bersama dengan mak dia. Itu je yang dia ada. And kebetulan pihak pasukan penyelamat pun datang lah kan, masa diorang tengah sembang tu. So dia sebelum pasukan penyelamat tu datang tau, dia si Iskandar ni beritahu lah, dia beritahu yang dia ni bekerja untuk seorang ni memang pelajar yang aku paling benci lah, and that is Nazmi yang upah diorang untuk bakar surau tu. Sebab Kai ada dekat sana, dia tengah tidur, and that is the time us to bakar dia hidup-hidup. So sampailah di chapter yang sebelum yang terakhir tu, aku tak tahu dia dekat mana. Dia dekat blok, dekat bangunan mana lah. Sebab masa aku baca tu, dia macam, aku rasa dekat sekolah lah. Masa tu Kai memang betul-betul pukul dia. Betul-betul pukul dia. Tapi yang peliknya kan, masa dia orang buat drama yang KSBP ni, aku rasa macam jauh beza gila. Memang ada sama tu, tapi beza dia jauh tau. Serius, beza jauh. Lagi-lagi yang masa si Kai ni bergaduh dengan Azmi ni, dia beritahu lah apa yang kau tak puas hati dengan aku. Sini Azmi beritahu lah, aku tak puas hati sebab kau dah rampah awet aku. Nampak lah. Aku macam kadang-kadang Azmi ni dia kena hentak kepala lagi. Kalau aku rasa kalau dia hentak kalau dia kena hentak dengan Kai masa dekat surau tu yang ada cermin tu kan, aku rasa berubah kot budak ni. Tapi nak buat macam mana, storyline dia kan. So dia beritahu lah yang dia rampas benda dia. Kau dah rampas semua benda yang aku nak kan. Padahal benda tu semua orang boleh dapat tu. Awet kau boleh dapat tu. Serius, awet boleh dapat, harta kau boleh dapat kan. Tapi kau kena usaha lah. Kau jangan nak kaki spoiler lah. Macam suka kau dapatkan sesuatu kan dengan cara agama. Macam taik tu cara kau. So si Kai ni pun kau tak puas hati kan. Disuruh Hanif dengan member dia lagi satu tu, tak ingat siapa.
Tak ingat aku. Dia ni ikat diri, tolong ikatkan si Kai ni untuk supaya Nazmi ni Belazar dia kan nak lepaskan geram kan. So si Kai ni pun kau tahulah dia azam yang tinggi kan. Dia bagi jadi pukul, kau buat lah apa kau nak, tapi aku takkan mati atas tangan orang berdosa macam kau. Nampak. So masa tu aku sentak mengajak dia tu, yang mana aku takkan mati dengan orang yang kotor macam kau. So Nazmi ni okey, mula rasa diri dia ni dicabar oleh Kai tu. So dia pun teruskan lah tumbuk berdarah banyak, darah banyak keluar ni tau. Dah jadi macam tak tahu, macam lopak ada air darah dengan ni. So dia buat cara yang terakhir, yang mana dia ambil lah pisau ke atau kaca. Dia ambil kaca nak cucuk budak Kai tu kan, sebab nak bagi dia senyap kan. Tiba-tiba datang pula member dia, Iskandar. Yang Iskandar tu, yang dia bagi nasihat dekat dalam ni tu. Pak, datang tiba-tiba sepak dia. That is one epic lah. Aku masa tu aku dah berangan lah. Macam mana disepak macam ni ke. And that is most best the epic scene yang aku pernah baca. Memang best gila, serius. Memang best gila. Sampai kat akhir tu kalau kau baca, kau jangan baca tiba-tiba dah muka surat ni kan. Muka surat 234 ni kan. Kau jangan baca, kau baca pada awal. Kau baca daripada awal, kau akan faham cerita ni. So si budak Kai ni pun ni lah, macam dia tanya kan, dia beritahu dia tak nak ada orang ganggu dia kan. So Iskandar ni beritahu, kita masuk ke chapter yang ke-20, yang mana chapter yang terakhir, yang mana Kai bersiap-siap nak melawat sejarah kubur abang dia. Itu Aiman lah, abang dia. Dia meluahkan perasaan lah kan, ziarah sedekahkan Fatihah. Dan dia pun berjumpa dengan Razik, member kepada Nazmi tu, member kepada Nazmi tu, dan luahkan apa yang dirasa. Time tu jugalah ada satu perkara ni yang berlaku semasa si Kai ni tengah tolong mak dia dekat dapur. And then bapak dia datang, bapak dia balik, dan bapak dia datang nak minta maaf lah sebab apa yang dia dah buat sebelum ni kan. Dia main judi, dia serokok, ambil harta milik isteri dia tanpa izin. And Kai tu pun rasa macam dia tak nak lah lagi hilang orang yang disayangkan, betul tak? Dia tak nak lagi orang yang ketiga hilang daripada hidup dia. So nak tak nak, dia kena terima juga bapak dia. Dan kau tahu dia cakap apa? Dia kata sebuah keluarga tu kena ada ketua, dan bapak lah ketua kita orang. Dia tahu yang dia dah buat, yang bapak ni dah buat macam-macam dekat si Kai dengan mak dia ni, tapi dia tetap sabar. Dia ajar diri untuk bersabar. Kan kita tahu kan dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat yang yang ada kata ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah dengan sabar dan solat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. So Kan mengajar diri dia untuk bersikap sabar. And dia menerima balik bapak dia, dan dia pun minta maaf dengan isteri dia. Dan macam tu lah cerita dia. So tapi kita ada sambungan tu nanti. Kita ada sambungan yang mana Kai lah akan diuji lebih teruk tau. Tapi aku bukan nak cakap ujian dia ni, tapi aku nak cakap pasal perjalanan dia, perjalanan hidup dia yang boleh semata berubah daripada jahilah ke jannah. It's the most best thing to do
Kalau kau rasa kau nak ngalah, kau jangan buat seseorang tau. Kau jangan buat seseorang. Kau kena ada member. Kau kena ada member yang baik. Di samping tu kau kena juga ajar kau member kau benda-benda yang baik. Kalau diorang ni lebih baik pada kau, itu dah bagus. Sebab kau dah ubah kehidupan dia dan dia akan ubah pula kehidupan kau.